Dipanggil tak berjemput, dipulang tak berhantar. Suara jin dan syaitan membisik-bisik. Nyawa terjerut antara tak sedar. Yang pasti, mereka menggunakan roh sebagai permainan. Deria telinga kita biasa mendengar istilah-istilah seperti khurafat, tahyul, tangkal, azimat dan bermacam-macam lagi. Tidak kurang dengan itu, satu lagi perkara yang turut meninggalkan kesan dalam dunia mistik Melayu, iaitu pemujaan roh. Budaya memuja roh telah berakar umbi sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu. Keris atau parang adalah antara barangan tajam dan alatan yang kerap dijadikan bahan pujaan. Alatan yang dipuja ini akan diasapkan dengan kemenyan, dimandikan limau dan ada juga disemah dengan darah. Jadi, jika ada individu, pihak, golongan tertentu yang mendakwa mereka memiliki keupayaan untuk memuja roh atau mendampingi roh atau memanggil roh atau menggunakan khidmat roh, itu semua dakwaan yang tidak berasas, merupakan reka cipta, satu amalan yang bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri. Orang Islam sejati dia tak buat semua-semua sihir dan sebagainya. Tetapi katalah orang bangsa dia, ya, kerana dia sebahagian daripada adat dan budaya bagaimana dia besarkan, dia akan mengamalkannya. Tapi hari ini kita lihat lagi dalam bentuk-bentuk yang mudah, pemujaan terhadap seseorang, kan? Dia idola seseorang tu, dia idol, walhal ia mengagungkannya melebihi daripada martabat yang sepatutnya. Satu. Kedua, yang pergi yang istilah bahasa pasar di luar ni, dia gila KTM, kuda Toto Magnum, ya. Maka dia sanggup pergi kubur dan puja, bawa benda-benda pelik, kemudian tu bawa buat ancak misalnya, ya. Dan semua ini adalah kepercayaan tahyul yang pernah berlaku di dalam susul galuh negara kita. Kalau mereka ini kaum kita, umat Islam, berarti mereka ini tidak ada pendedahan pendidikan Islam yang matang atau mantap daripada ibu bapanya. Berarti mereka ini tidak mau untuk menggali, memperdalam, jauh daripada berkenalan dengan para ustadz-ustadz, ulama-ulama. Akhir hayat mereka ini, dalam kehidupan terakhirnya, sakratul maut, mereka akan disusahkan oleh jin, setan, iblis yang kononnya berbakti kepada mereka. Mereka akan mempunyai padah yang sangat berbahaya terhadap dirinya. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu, mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Surah Al-Jin, ayat ke-6. Dakwaan bukti mengenai keajaiban barang pujaan mengundang ketaksuban sang pemuja roh. Dalam hal ini, sudah pasti jin dan syaitan memainkan peranannya yang tersendiri. Untuk menyesatkan manusia, jin juga mendakwa boleh meramal sesuatu perkara. Bahwasanya roh manusia itu tidak dapat dipermain-mainkan. Tetapi roh yang mana sebenarnya yang mereka permainkan? Roh yang mana yang buat penipuan kepada mereka tersebut? Tak lain tak bukan roh jin, syaitan, iblis laknat terkutuk. Mereka lah yang datang merasuk atau masuk atau menggerakkan benda-benda tersebut yang dipuja, yang diseru oleh mereka-mereka pengamal-pengamal yang menyatakan mereka kononnya mempunyai kekuatan spiritual. Dari sudut pandangan ahli jenayah, ia sebenarnya satu penipuan. Kenapa dinamakan satu penipuan? Kerana tidak ada tenaga fizik yang wujud dalam satu objek yang
kaku, papan. Ya? Kalau kita tengok dari segi sains, papan itu tidak memberikan apa-apa. Dia hanya sebuah papan. Dan pergerakan itu dikawal oleh otot manusia yang menolaknya. Kalau misalnya roh-roh ini mempunyai kekuatan sendiri, kenapa perlu kita meletakkan tangan dan bergerakkannya? Ya, dia sepatutnya dia universal lah. Ya, dia bergerak sendiri dan sebagainya. Barangkali itu satu yang mencari adat. Konsep ramalan ini adalah sesuatu yang bersifat spiritual. Kemungkinan spiritual itu kerana dampingan dengan makhluk tertentu seperti jin, syaitan dan sebagainya hasil dari pemujaan. Kita sedia maklum, mempercayai tukang tilik adalah haram di sisi agama. Pada zaman moden ini, masih terdapat umat Islam yang mempercayai tukang tilik. Fitrah manusia yang selalu inginkan kepastian, sudah tentu ingin mengetahui akan nasib dirinya. Tabiat manusia suka mengetahui benda-benda yang seni, yang halus, yang bakal berlaku, yang akan berlaku. Jadi manusia fikirannya menerawang, nak tahu, nak ambil tahu, ataupun membijakkan diri, buat tahu. Apa yang dicari, belum tentu ditemui. Apa yang diingini, belum tentu pasti. Kebiasaannya, tukang ramal akan didatangi untuk menilik nasib. Kaedahnya tu berdasarkan kepada jangkaan. Sebab tukang ramal dia jangka je. Kalau sesuatu yang pasti, dia sendiri akan buat benda tu. Dia sendiri akan peroleh benda tu, akan dapat benda tu. Dan satu lagi, kaedah memberi keyakinan pada orang lain. Dan juga menggunakan kaedah mitos dan legenda. Bisikan jin setan bisa terkutuk atau mereka didatangi oleh dalam mimpi. Kononnya wali, padahal itu palsu sama sekali. Jadi mereka punya kaedah tersebut alat sebagai penghubung pendekatkan diri dengan makhluk lanak terkutuk tadi. Kita harus paham seorang umat Islam agar kita tidak tersesat. Kepada yang gaib kita minta tolong hanya Allah. Sememangnya, syaitan adalah dalang bagi menyesatkan manusia melalui cara tukang ramal atau tilik nasib. Kononnya peramal hanyalah pengantara, sedangkan dalangnya jin dan syaitan. Roh hanyalah alasan. Dan roh itu dicorakkan hasil daripada aktiviti manusia, sama ada melalui perkataan, perbuatan ataupun aktiviti yang terkandung dalam hatinya. Manakala jin ini satu makhluk yang diciptakan oleh Allah terlebih dahulu daripada manusia. Diciptakan daripada api. Pemujaan roh tetap dilakukan oleh segelintir kelompok manusia yang inginkan kehendak duniawi secara pintas. Kononnya melunas hajat, tetapi lupa padah yang dekat, mengancam jiwa umat sejagat. Pemujaan roh, sejenis permainan mistik yang biasanya menggunakan duit shilling, dipercayai untuk menyeru roh orang yang sudah mati. Antara bahan asas yang diperlukan adalah penunjuk, biasanya shilling atau gelas kaca, dan sekeping papan bergelar yuja. Di atas yuja tertulis secara jelas abjad A hingga Z dan nombor 0 hingga 9 di sudut keliling. Asal usulnya di luar negara, kalau kita lihat susul galurnya yang banyak kita dapat ialah masyarakat-masyarakat yang masih percaya kepada kepercayaan-kepercayaan tahyul dan kurafat ini.
Contohnya bagi masyarakat di Mexico, ya, Amerika Latin yang masih mengamalkan, serta juga sebahagian daripada benua Afrika sebagai sebahagian daripada peralatan voodoo mereka. Yang peliknya, sehingga hari ini walaupun benda ni kuno, khurafat, tahyul dan berusia ribuan tahun, tetapi sehingga hari ini masih ada yang mempercayainya dan mengamalkannya. Seolah-olah mereka tidak hidup pada tahun ni. Pemujaan kepada sebuah benda seperti siling serupa dengan duit. Mereka putar, mereka bacakan jampi serapahnya. Spirit of the coin ini diimport mungkin dari negeri China atau dari Eropah Barat atau dari Eropah Timur atau dari negara mana saja. Tetapi ini adalah permainan amalan orang-orang dahulu yang mempergunakan koin tersebut yang diputar untuk memanggil roh, jin, syaitan, iblis laknat terkutuk. Dan ini akan menyusahkan dan menyesatkan bagi mereka yang melakukan tersebut. Unsur-unsur budaya ataupun adat masyarakat cuba diterjemahkan dalam bentuk moden dan kadang-kadang ia menjuruskan kepada unsur komersial, unsur perdagangan dan unsur penipuan serta perjudian. Perkataan home atau goodbye pula tertera di bahagian bawah papan. Manakala perkataan yes dan no berada di bahagian tepinya. Bagi melengkapkan syarat, bilangan pemain mestilah sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih. Mantra mula dibaca. Kononnya memanggil roh atau semangat yang berkeliaran di kawasan sekeliling. Shilling akan bergerak sendiri, menandakan kehadiran roh. Dikatakan duit shilling yang paling berusia sangat diminati oleh roh untuk memudahkan dirinya meresap dan menggerakkan duit shilling. Roh yang hadir akan ditanya oleh pemain dengan pelbagai soalan. Namun, pemain tidak mengetahui sama ada roh yang diseru itu baik atau jahat. Dalam kategori roh ini, roh manusia tidak ada siapa yang boleh mengurus dan mengatur, itu urusan Allah. Tetapi jin, syaitan, iblis laknat terkutuk ini membuat penipuan di permukaan bumi ini, mencari teman sebanyak-banyaknya, merusak zuriat keturunan Adam, teman untuk masuk neraka. Mereka musuh nyata. Bagi manusia itu ada roh baik dan ada juga roh yang jahat. Roh baik bila manusia menggunakan akal, hati, perasaannya untuk memahami perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Bila dilakukan ibadat mengikut perintah dan larangan Allah itu, maka roh itu didisiplinkan dengan ibadat dan roh itu jadi baik. Dan satu lagi bahagian ialah ada roh jahat. Bila manusia tidak mengenal dirinya, asal-usulnya, hakikat dirinya dan juga tidak mengenali Allah dan perintah serta larangannya, roh itu hanya sekadar dipenuhi dengan kondisi atau keadaan-keadaan yang bersifat fizikal. Quran dah sebut lebih awal dah, arak, judi, berhala, bertanduk nasib adalah daripada pekerjaan syaitan. Kenapa pekerjaan syaitan? Sebab ia sesat lagi menyesatkan. Ya, dia gunakan telur misalnya. Ya, kemudian dia kata, cuba kita tengok apa telur ni. Kalau telur ni saya usap-usap sikit dengan kemenyan dan sebagainya, taruh limau, maka dia akan keluar nombor. Maka percaya pada nombor. So apa dia buat ni? Okay. Nombor satu, teknik dia kita perlu ada stage design. Yang kedua, props. Yang ketiga, kaedah. Kononnya kita sedang kesurupan ataupun sedang dimasuki makhluk lah. Ya. Goyang-goyang sikit, gegar sikit, tukar suara sikit. Ya. Kemudian itu, meyakinkan. Sebagai ahli jenayah, saya selalu, satu yang misteri bagi saya. Kalau benda-benda gaib, upahnya tentu gaib. Tapi kenapa benda gaib, upahnya pakai duit betul? Roh yang diseru akan disuruh pulang apabila selesai permainan. Permainan roh melalui kaedah barat seperti Ouija board, pendulum,
water witching atau dowsing, semuanya adalah sama. Walaupun dari pelbagai bangsa, negara dan bahasa, konsep pemujaan roh tetap ada di serata dunia. Ada roh yang enggan pulang setelah diseru akan menghantui pemujanya. Sama ada kesan secara fizikal atau mental, akan mengundang bala. Kesan mereka yang memuja roh ini berlaku pencemaran akidah, penyelewengan akidah dan dengan dakwaan-dakwaan mereka memuja berdampingan dan menggunakan khidmat roh untuk mencapai keperluan spiritual atau untuk mencipta metos untuk dirinya dipandang hebat oleh masyarakat, lama-kelamaan boleh membawa kepada murtad dan keluar daripada Islam. Mula-mula cantik, indah, semuanya itu palsu. Mereka jauh daripada Allah, mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak meminta kepada Allah, mereka hanya meminta kepada jin setan bila terkutuk. Konsep jin tadi tak lain tidak bukan hanya untuk merenggangan hubungan suami isteri. Dari sudut akidah, keislaman seseorang akan terbatal kerana mempercayai kuasa selain dari Allah. Walau apa jua bentuk sekalipun, konsep pemujaan ini perlu dipandang serius. Apabila roh dipuja, sudah tentu jin dan syaitan memainkan peranan mereka dalam menyesatkan umat manusia. Sebagai seorang Muslim, kita wajib menjauhi perkara yang dilarang ini. Jadi tidak ada bidang kuasa yang lain. Sama ada jin ataupun syaitan ataupun iblis ataupun bidang kuasa kemanusiaan nak ambil tahu, nak pegang roh, panggil roh, perangkap roh, nak jaga roh untuk dia berlepas diri daripada kematian. Sebab itu kita dapati satu kenyataan yang tegas disebutkan oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti merasai kematian. Tidak ada yang lain kita puja selain daripada Allah. Apabila keluar kita memuja daripada memuji, menghormati, menghayati, menyerahkan diri kepada Allah, keluar daripada itu neraka hina dina. Karena kita sudah memperduakan Allah dengan roh lain. Sedangkan mereka itulah ciptaan Allah. Sedangkan mereka itu ciptaan Allah. Kenapa kita harus seru sembah, minta tolong, berlindung kepada mereka? Jelas musuh neraka hina dina. Kebanyakannya kes-kes yang ini adalah kes di mana melibatkan hubungan dingin antara pasangan. Ya. Ada yang biasa yang kita kalau dengar dalam masyarakat kita ni cakap mandi bunga. Ya. Yang mandikannya tu orang lelaki, tapi cara tu dia mesti prop lah. Kita kena pakai songkok dan sebagainya, suruh orang ni duduk kat sempang, pakai kain batik, ya. Kemudian minta maaf, ya. Yakin kan ni minta maaf, saya pegang ni bukan apa niat ubat, ya. Tapi suruh mangsa datang seorang. Kemudian diusap segala badan dipegang, kenapa ni nak masukkan. Dan tempat-tempat sensitif ni lama sikit pegangnya kerana nak masukkan isim. Kegiatan khurafat yang jelas bertentangan dengan Islam ini sememangnya wajar ditegah dengan keras. Ianya bukan sahaja membawa padah kepada individu, tetapi juga akan memudaratkan keluarga dan masyarakat. Kita
perlu menempatkan diri dalam majlis ilmu, sama ada harian, bulanan atau mingguan, kerana dengan penguasaan disiplin ilmu, kita boleh mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan pemikiran, fahaman atau tindakan yang boleh merosakkan ajaran Islam. Sekarang Anda sudah mendengar, Anda sudah tahu, Anda perdalamlah ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, agar Anda kembali ke pangkal jalan. Back to Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu alam. Semoga Anda terselamat di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Nombor satu, ya, nasib manusia ni akan berubah hanya setelah kita berikhtiar. Dan kalau ikhtiar kita adalah daripada pekerjaan syaitan, ya, mungkin kita boleh dapat apa yang kita nakkan lah. Tetapi setiap perjanjian dengan syaitan tidak ada kesudahannya. Kita kena usaha. Lepas tu kita dah usaha, kita tawakal dan berdoa. Ini teknik yang betul. Kan? Kalau tanpa usaha boleh datang bergolek dan sebagainya. Ya. Kenapa tidak kita suruh orang yang handal tadi, puja roh tadi, pergilah buat kemusnahan dan kerosakan kepada mereka yang memusuhi Islam. Bagi anda yang dah tertipu ni, misalnya ada yang tertipu, dicabuli dan sebagainya. Kononnya roh ni suruh bagi duit untuk cuci apa semua dan sebagainya. Langkah pertama ialah sedarlah. Yang kedua, buat laporan polis. Jika ada unsur-unsur jenayah di situ, maka polis akan menyiasat perkara itu berlandaskan undang-undang yang sedia ada dan boleh mendakwa mereka yang terlibat itu. Sesungguhnya, setiap perkara yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Surah Al-Jin ayat 26.